Buku Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2, Jilid 2, muka surat 26 hingga 30. Muka surat 26. Arahan yang diberikan adalah persembahkan cerita di bawah. Tajuk cerita ini ialah Sang Mangga yang Berjasa. Mari baca cerita ini dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Sang mangga semakin besar dan berat. Jika aku terus membesar, pasti aku akan gugur, fikirnya. Sangkaan sang mangga itu memang betul. Akhirnya dia gugur ke tanah. Tidak lama kemudian, datang sang burung memakan isinya. Tinggal bijinya sahaja. Sang mangga berasa sedih. Jangan bimbang sang mangga, engkau akan menjadi pokok yang cantik nanti, kata sang tupai yang kebetulan ada di situ. Sang tupai pun menanam biji sang mangga ke dalam tanah. Lama-kelamaan, sang mangga tumbuh menjadi pokok yang besar. Dia dapat menyegarkan udara di sekelilingnya. Orang ramai juga suka berteduh di bawah sang mangga ketika cuaca panas. Aktiviti di muka surat 27. Arahan yang diberikan adalah betulkan kesalahan penggunaan kata yang bercetak tebal. Tajuk petikan ini ialah Saujana Mata Memandang. Mari kita baca dan fahami petikan ini terlebih dahulu. Dahlia teruja setiap kali tibanya musim cuti persekolahan. Dia akan pulang ke kampung neneknya di Kuala Kedah. Sawah terbentang luas, saujana mata menengok di sekeliling rumah nenek Dahlia. Kampung ini dekat daripada hiruk-pikuk kesibukan kota. Udaranya sedap dan nyaman. Pemandangan padi yang menguning pula sungguh jelita. Kampung nenek Dahlia hilang daripada pencemaran. Bukit Bukau di atas kampung masih terpelihara. Belum ada tanda Bukit Bukau itu akan diterokai oleh sesiapa. Bagi Dahlia, masa terasa sangat lekas berlalu ketika berada di kampung neneknya. Dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan senang di situ. Baiklah, sekarang mari kita perhatikan perkataan yang bercetak tebal. Perkataan tersebut adalah salah penggunaannya. Mari kita betulkan. Perkataan yang pertama, menengok. Perkataan yang betul ialah memandang. Sawah terbentang luas, saujana mata memandang di sekeliling rumah nenek Dahlia. Perkataan yang kedua, dekat. Perkataan yang betul ialah jauh. Kampung ini jauh daripada hiruk-pikuk kesibukan kota. Perkataan yang ketiga, sedap. Perkataan yang betul ialah segar. Udaranya segar dan nyaman. Yang keempat, jelita. Sepatutnya perkataan indah. Pemandangan padi yang menguning pula sungguh indah. Yang kelima, hilang. Perkataan yang betul ialah bebas. Kampung nenek Dahlia bebas daripada pencemaran. Yang keenam, di atas. Perkataan yang betul ialah di sekeliling. Bukit Bukau di sekeliling kampung masih terpelihara. Yang ketujuh, lekas. Sepatutnya perkataan
cepat. Bagi Dahlia, masa terasa sangat cepat berlalu ketika berada di kampung neneknya. Yang terakhir, perkataan senang. Perkataan yang betul ialah permai. Dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan permai di situ. Lihat aktiviti di muka surat 28. Arahan yang diberikan adalah isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Perkataan yang diberikan ialah bersama-sama, cantik, kolam, bakau, alam, rendah, mempesonakan, dan indah. Baiklah, mari kita lafazkan pantun ini sambil mengisi tempat kosong. Jemur sepatu di perdu mempelam, pasang pelita di perdu delima. Sungai itu anugerah alam, marilah kita jaga bersama-sama. Burung jelati jinak di tangan, terbangnya rendah, hinggap di telaga. Tasik nan cantik, indah pandangan, tempat riadah seisi keluarga. Berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di kolam. Tasik tenang, lagi mempesonakan, burung terbang mesranya alam. Pokok bakau akarnya tunjang, tumbuhnya rendah, lebat berdahan. Bukit bukau beralun dipandang, alangkah indah ciptaan Tuhan. Seterusnya aktiviti di muka surat 29. Arahan yang diberikan adalah bina ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar. Kata majmuk yang diberikan ialah istana pasir, kelapa muda, gigi air, burung laut, kulit kerang, dan batu karang. Berikut adalah contoh ayat yang Anda boleh bina. Nomor 1, istana pasir. Contoh ayat, Donna sedang membina istana pasir di pantai itu. Nomor 2, kelapa muda. Contoh ayat, ibu bapa Donna sedang meminum air kelapa muda. Nomor 3, gigi air. Contoh ayat, adik-adik Donna seronok bermain di gigi air pantai itu. Nomor 4, burung laut. Contoh ayat, ayah Fahmi mengambil gambar burung laut yang terbang di kawasan itu. Nomor 5, kulit kerang. Contoh ayat, Kok Meng dan ayahnya sedang mengutip kulit kerang untuk dijadikan koleksi. Nomor 6, batu karang. Contoh ayat, terdapat batu karang yang besar di pantai itu. Aktiviti di muka surat 30, arahan yang diberikan adalah tulis kata ganda berdasarkan gambar dan bina ayat. Nomor 1 telah diberikan contoh jawapan, yaitu kata ganda pokok-pokok, dan contoh ayat, Puan Hafsah suka menanam pokok-pokok bunga di sekeliling rumahnya. Sekarang kita lihat nomor 2. Perkataan yang diberikan ialah daun. Kata ganda ialah daun-daun. Contoh ayat ialah Siti membersihkan
daun-daun sayur itu sebelum dimasak. Nombor 3, perkataan yang diberikan ialah ombak. Kata ganda ialah ombak-ombak. Contoh ayat ialah Ahmad berdiri dari jauh sambil melihat ombak-ombak besar menghempas pantai itu. Nombor 4, perkataan batu. Kata ganda ialah batu-batu. Contoh ayat, Razlan menggunakan batu-batu kecil sebagai hiasan dalam akuariumnya. Nombor 5, perkataan rumput. Kata ganda ialah rumput-rumput. Contoh ayat, nenek mencabut rumput-rumput yang tumbuh pada batas sayur itu. Yang terakhir, nomor 6. Perkataan gunung. Kata ganda, gunung ganang. Contoh ayat, pemandangan gunung ganang di kampung itu sungguh indah.